أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sama-sama kita mulakan pengajian pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، به نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا يا أرحم الراحمين. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ini kita masih lagi diberikan keizinan dan kesempatan untuk kita sama-sama meneruskan lagi pengajian kita, iaitu Tahsinul Quran. Topik kita iaitu Tahsinul Quran, bagaimana mencantikkan ataupun membetulkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Baik, sambungan kita iaitu Suratul Kahfi, muka surat 294. Surah Al-Kahfi, muka surat 294, ayat yang ke-9. Masih lagi ayat yang ke-9. Ya, tuan-tuan dan puan, boleh sama-sama tengok pada Quran masing-masing, iaitu ayat yang ke-9 surah Al-Kahfi. Baik, sama-sama kita mulakan daripada ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ماكثين فيه أبدا وينذر
الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ولعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا Baik, ayat yang ke-9 ya, kita berhenti pada bulan lepas. Jadi kita sambung ayat yang ke-9. Am hasibata anna ashabil kahf. Kita berhenti dekat situ kan. Am hasibata anna ashabal kahfi. Kemudian warraqimi kanu min ayatina ajaba. Warraqi. Dibaca dengan nipis. Wa. Jangan ada yang terpedaya dengan ra. Sebab apa? Selepas waw datangnya huruf ra tebal. Jadi di kalangan kita ramai yang membaca waw ini tebal juga. Contoh hasibata anna ashabal kahfi waru maka warati. Coba warati. Good. Waw nipis, kemudian masuk ke dalam ra, syaddah dan baris atas tebal. Warra. Kemudian qaf berbaris bawah. Qi, warraqi, warraqi. Okey, qaf berbaris bawah. Walaupun dia berbaris bawah, kita tidak boleh mengambil pandangan kata nipis. Sebab ada yang mengatakan tetapi tidak kuatlah. Sebab apa? Apabila huruf qalqalah
Qaf ialah huruf qalqalah yang mana huruf tebal. Huruf yang ada lantunan dan juga huruf isti'la. Qaf antaranya ada sifat isti'la, ya, meninggi, tebal. Jadi di situ walaupun dia berbaris bawah, tetapi ketebalan qaf masih ada. Kalau kita nipiskan terus, dia akan bunyi begini. Contoh, Inna ashabal kahfi warraki. Lalu nipis seperti huruf kaf. Kaki, warraki. Salah. Walaupun dia berbaris bawah, kena ada tebalnya. Kena ada tebal. Tebal yang di bahagian bawah. Contoh, Inna ashabil kahfi warraqi. Macam kita baca surah Al-Fatihah mustaqim, kan? Ihdinas siratal mustaqim. Kalau berbunyi mustaqim, salah. Sama di sini. Kita cuba warraqi. Good. Okay. Warraqi mim berbaris bawah nipis, tiada masalah. Kanu kaf berbaris atas dan dua harakat ka. Okay. Kemudian nun berbaris depan dan ada waw mati mad asli kanu. Okay. Kemudian min ayatina, min berbaris bawah dan berjumpa dengan nun mati, ya? Nun mati dan juga sekelepasnya hamzah, itu izhar, ya? Min a. Ini kesilapan yang contoh ada orang buat kesilapan kecil, yang mana mungkin di kalangan kita tak buatlah, tapi ada yang berlaku dia melantunkan nun tu, min a kanu mina'a. Jangan, ada qalqalah pada nun. Jelaskan sahaja, tekan pada nun mati, kemudian datangkan hamzah. Kanu min'a. Cuba 1, 2, 3. Min'a. Good. Begitu sahaja, ringan sahaja. Min'a yatina. Okay, pada ya dari atas dan ada alif, so berharakat. Tina, ta berbaris bawah nipis ti, kemudian nun berbaris atas, na dan ada alif berharakat. Okey. Mana-mana yang kita nampak tiada kupasan yang mendalam ataupun kesalahan yang besar, so kita sepintas ataupun kita mudahkan sahaja. Okey. Kemudian ajaba, ain berbaris atas, kemudian jim berbaris atas, ja. Kemudian ba. Okey. So apabila di sini kalau nak sambung, perlulah menghidupkan balik tanwinnya. Contoh, min ayatina ajaban awal fitnah. Itu bacaan dia. Kalau nak sambung, kalau berhenti maka tanwinnya hilang. Tanwinnya dihilangkan, okay? Dan dikembalikan alif tersebut. Contoh, min ayatina ajaba. Berhenti dengan 2 harakat. Okay. Semuanya pada ajaba, sebut ain betul-betul, jangan beratkan ain sampai masuk ke dalam rongga hidung. Okay. Jangan terlalu keras kerana ain ringan. Ain sama dengan ha, tempat dia, ha pedas. Cuba ha, sama tempat, iaitu di tempatnya pada tengah-tengah kerongkong. So kalau tiba-tiba kita rasa berat menyebut ain, kan? So sampai begitu, min ayatina ajaba.
maka ada kesalahan di situ. Jangan memberatkan ain. Okey. Okey, kemudian jim, ja. Sedikit sentuhan pada jim. Ada di kalangan kita dan ada juga di kalangan pembaca-pembaca yang melebihkan bunyi jim tersebut. Contoh, min ayatina didatangkan bunyi angin tersebut. Ya, wa macam sya. Sya, ja. Sin dengan jim sama tempat. Cumanya jangan menambahkan sifat ataupun angin shin tersebut ke dalam jim. Okay? Sebab apa? Kadang-kadang kita boleh dengar ataupun mungkin tuan-tuan perempuan belum dengar lagi membaca yang melebihkan jim. Tetapi di kalangan mungkin di kalangan guru-guru dan juga atasan kami yang mana mendengar orang-orang yang melebihkan jim ni dah banyak. Cumanya nak pesan jangan terlalu orang kata apa over dalam menyebut jim. Baik. Contoh kesalahan kecil yang dibuat melebihkan jim. Min ayatina ajaba. Tak jelas jimnya. Tak jelas janya. Perlu jelaskan saja min ayatina ajaba. Yes, cuba 1, 2, 3. Min ajaba. Good. Okay. Kalau lebih ataupun terbuat angin yang banyak tu, seolah-olah kita lebih pada orang Arab sendiri. Walau orang Arab pun tak ada begitu. Kan. Okay. Itu kesalahan yang kata apa sedikit sahajalah. Cumanya kita orang yang belajar ni elakkan. Jangan buat. Okay. Aja, kemudian ba. Nipiskan. Ajaba. Okay. Kita baca penuh ayat ni. Am hasibata anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Okay, bagus, Masya Allah. Bila ramai-ramai baca ni kita dengar betul kan? Tak apa. Yang penting baca, tuan-tuan. Okay. Sambung. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا 1, 2, 3 إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا. Ini saya berhenti di situ kerana memberi ruang pada warga-warga yang kurang gasnya. Ya. Sebab lain orang, lain dia punya gas. Jadi ikut kemampuan gas masing-masing. Nafas, maksudnya nafas. Tuan-tuan kalau nafas lebih, habiskan ayat tersebut. Ataupun cantikkan pada Rabbana atina min ladunka rahmah. Pada situ kalau boleh. Kalau tak boleh kita bagi diskaun, kita bagi lagi offer Rabbana atina. Kalau tak boleh lagi faqalu, tak boleh lagi ilal kahf.
Tak boleh lagi tuan-tuan. Maka jalanlah tuan-tuan, jalan Aha. Baik. Bismillah. Sambung. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. 1, 2, 3. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هيئ لنا من أمرنا رشدا. Bagus. Okay. Id awal fityah. Id hamzah berbaris bawah i, kemudian matikan di dalam zal. Huruf Z, huruf Z yang pelat. Kita sebut Z kan, Z, kan. Tapi ini yang pelat. Il. Maksudnya di sini, okay. Makhraj tha. Cuba tuan-tuan buat tha. Bukan sin bukan sa. Tha. Yang pelat S tu. Saya sorang-sorang. Malas lah. Seronok dia kan. Seronok contoh kan. So cuba sa, kemudian zal, za. Okay. Di mana terletaknya? Ujung lidah sentuh bawah gigi kacip atas, sentuh bawah gigi kacip atas, sedikit keluar. Letak dulu. Kemudian sebut za. Good. Kalau terbunyi banyak getaran salah. Sebab apa? Dia tak letak lidah tu betul-betul bawah gigi arnab atas tu. Jadi akan bunyi zai, za. Kalau letak betul-betul, dia akan kurang sangat bunyi getaran tu. Cuba la. Good. Di sini sama. Cuma dia mati. 1, 2, 3. Awal. Okey. Itu satu, matikan. Kemudian jangan kita heritkan. Awal. Dia malas nak stopkan zal tu. Dia pergi bawa sekali dengan lantunkan za kepada huruf lain. Awal. Salah. Matikan zal. Ni peluk dia kuat-kuat, jangan lepaskan dia. Kemudian bunyikan hamzah. Contoh awal. 1, 2, 3. Awal. Good. Okay. Itu sebutan yang betul. Awal. Okay. Hamzah dari atas, kemudian wa dari atas, wa. Awal. Nipis sikit-sikit tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak nipis, boleh je, tapi bunyi kurang. Contoh awal. Macam Melayu kan. Tuan-tuan bawa awal pagi kan. Awal ke lambat? Awal. Okay. Di sini awal juga. Bukan masuk awal tu ni lain. Cuma dia nak beritahu slang. Cara sebutan kita lebihkan kepada slang Arab sikit. So nipis sikit. Awal. Bukan awal awal lain. Ni awal. Awal tu belah lain. Ni awal. Tuan-tuan sebut betul, jangan lebih pada Arab. Ini ada tuan-tuan dia cuba nak kira Arab, dia pergi lebih pada Arab. Contoh awal. Ya, contoh. Maka dalam belajar dibenarkan sedikit lebih-lebih untuk kebiasaan. Tetapi apabila bacaan santai nanti, bacaan yang sebenar, jangan kita melebihkan. Ya? Sebab apa? Apabila bacaan yang melebih-lebih terlalu banyak, boleh merosakkan bacaan. Okay. Awal fityah. 1, 2, 3.
Good. Awal. Mati lam lam mati. Jelaskan. Izharkan. Awal fi. Awal fi. Cantik. Sebab apa? Kita tak nak terbunyi begini. Awal wal fi kurang. Cantik. Ataupun salah. Tekan betul-betul. Itu sebab kadang-kadang orang tanya, adakah baca Quran ni ada tempo? Ada step. Memang. Kalau ikut tempo dia, gerak maksudnya berjalan. Macam berjalan tuan-tuan kan. Ada masa tuan-tuan jalan perlahan. Satu tapak tu akan kena pada lantai ataupun jalan penuh. 1, 2, 3 kan. So mengikut tempo jalan. Ada kadang waktu tuan-tuan jalan laju. So mengikut tempo bacaan. So bergerak dia contoh mengikut tempo. Iz awal fit yatu, iz awal fit yatu, lambat. Tapi kalau laju ikut tempo laju. Iz awal fit yatu, iz awal fit yatu, begitu. Baru cantik tuan-tuan Mengaji kena ada tempo. Kalau tak ada tempo, dia akan jadi lagu Selangor tuan-tuan. Gimana lagu Selangor? Saya tak ingat tentang lagu Selangor, tapi mungkin beginilah. Jadi mengaji, jadi buat lagu Selangor ke lagu budak sekolah ke lebih kurang lah. Il awal fityatu ilal kahfi faqala rabbana atina min ladun. Macam tu. Kita tuan-tuan, kita dah peringkat, orang kata apa? Peringkat bukan sekolah lagi. Tuan-tuan dah peringkat universiti. Malah dah habis sekolah tuan-tuan. So jadi tak boleh nak tiru gaya bacaan seperti budak-budak yang baru nak belajar. So kena ubah sikit tuan-tuan punya gaya bacaan, supaya lebih indah, kata lebih indah. So ambil awal fityah. Awal dah selesai. Fityah, fa baris bawah fi, matikan ke dalam ta. Di sini ta jangan kita banyakkan. Ramai yang kadang-kadang dia terlalu banyak. Dia terikut bunyi ca kan. So jangan. Contoh awal apabila terlalu banyak hembusan ta tersebut, seolah-olah macam ada sin, maka salah. Sikit je tuan-tuan. Mati ta di tengah-tengah ataupun di akhir ayat, huruf-huruf yang hamas ni ada tetapi sikit. Awal fityah. Cuba 1, 2, 3. Awal fityah. Good. Macam kita macam buang sesuatu lah daripada mulut kan. Macam sangkut apa something kat gigi. Macam tu je. Kita tak ada. Okay, tuan-tuan, nak bayangkan ataupun nak bagi tahu sikit sangat dia punya mati angin tersebut. Il awal fit yaitu, cuba. Good. Fit yaitu ilal kahfi. Ila kita ada masalah, nipis sahaja i baris bawah, kemudian la ila, ilal matikan dengan lam, lal, okey. Ilal, jangan ada tu terbunyi tebal. Ilal, kadang-kadang ada. Awal fit yaitu ilal ka. Salah tuan-tuan. Habis tuan-tuan. Kenapa? Bacaan dia okey, cuma mewasakkan hukum-hukum tajwid, yang mana dia menebalkan semua huruf. Suara besar boleh tuan-tuan, tetapi apabila masuk pada huruf-huruf yang nipis, jangan menebalkan. Contoh, macam saya ada sedikit suara tebal kan, suara garau ke, suara kasar, boleh. Tetapi apabila jumpa huruf-huruf yang nipis, kena nipis. Contoh,
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا. Nipis. Rabbana. Suara masih besar tapi nipis. Bila salah guna konsep Rabbana atina, tuan-tuan dengar, bagus bacaan ni. Tak, tuan-tuan salah. Salah apa? Merosakkan tajwid, menebalkan huruf yang tidak tebal. Kan? Mungkin sekarang ataupun malam ni baru nampak, oh betul kita. So, kadang-kadang bila belajar baru kita nampak, tuan-tuan baru kita nampak bagaimana baca. Sebab kita duk tengok kadang-kadang seseorang baca, Masya Allah, bagus. So kita tak nak salahkan bacaan. Cumanya apabila bacaan yang tidak yang tidak berpandukan sepenuhnya tajwid, mesti ada kesalahan, tuan-tuan. Itu belum masuk bab suara lagi. Kita fokus tajwid ni. Tak apa. Okay. Kemudian idhal fityatu ilal kahfi, mati dengan dimatikan dengan ha. Kahfi. Okay. Ha di sini kita bagi apa? Ha tebal, ha garang, ha bulat, ha simpul. Okay. Semuanya nak bagi tahu tidak boleh terlalu keras. Contoh, إذ أوى الفتية إلى الكهف Wasak makhrajnya. Apabila terlalu keras dan memberatkan ha simpul dia garang, dia tebal, tetapi tidak terlalu banyak. Dia meletakkan sepenuhnya di dada. Wasak tajwid, tuan-tuan. Wasak huruf tersebut. Saya nak bagi tahu. Bukan bacaannya tak betul, cumanya kurang tepat. Contoh sekali lagi. إذ أوى الفتية إلى الكهف kurang tepat. So naikkan sikit. Dianya ha simpul tu bukannya di dada sepenuhnya. Dia hampir dengan dada, dia dekat pangkal. Dekat kerongkong bahagian bawah. Sama dengan Hamzah. Hamzah dengan ha. Cuba sebut Hamzah dulu. Okay, sekarang ha. Betul rasa tebal kan? Tapi rasa tak berat ataupun rasa tak kasar. Tak rasa kan? Ada tak bunyi? Tak ada kan? Bunyi ni sama macam Hamzah. Tempat sama macam Hamzah. Cuba. Okay, sekarang ha. Tebal tetapi ringan kan? Bersahaja. Kalau terasa berat, salah, tuan-tuan. Salah. Sebab apa? Dia mengkasarkan, memberatkan, melebihkan ha tersebut. Ha tersebut. Okey. So jadi bacaannya, tengok. إذ أوى الفتية إلى الكهف Cuba 1, 2, 3. إذ أوى الفتية إلى الكهف. Good. Yang penting ha yang disebut tuan-tuan perempuan tak nipis. Bunyi macam ni. Macam ni. Contoh ilal kah. Tak ada. So kalau tak ada bunyi begitu, ianya bunyi tebal ataupun selain pada itu, insya-Allah betul, tuan-tuan. Di sini kita nak raikan ialah raikan huruf ha tebal, ha simpul. Cuma jangan kasar, jangan berat. إذ أوى الفتية إلى الكهف. Okay, selesai. Fa baris bawah fi warraqi. Sorry. Faqalu. Fa nipis, qaf tebal. Faqalu fa. Faqalu. Cuba.
fa, faqalu. Okay. Jangan bunyi fo, foko, foko, fo. Sebab apa? Sebab apa boleh bunyi begitu? Sebab selepas fa huruf qaf. Huruf qaf tebal. Kebiasaan apabila huruf nipis selepasnya huruf tebal mesti kita terpedaya. Mesti kita ikut huruf tu. Contoh di sini berlaku kesalahan dia menebalkan fa. Ilal kahfi foko, foko, kufoko. Fa nipis. Cuba nipiskan. Foko ilal kahfi foko. Good. Masya Allah. Okay, good. Baik. Yaqalu Rabbana. Okay, lu tak ada masalah lah. Okay. Lu dah jumpa banyak kali. Lam baris depan, kemudian ada waw mati, lu. Dah. Rabbana ra tebal. Masuk ke dalam ba. Rapatkan betul-betul. Jangan panjang. Rob. Tak ada. Dia tak ada panjang di situ. Dia tak ada alif. Faqalu Rob. Angkat terus. Rob. Faqalu Rabbana. 1, 2, 3. Cantik. Rabbana. Kemudian atina. Nipis. Baris atas. 2 harakat. Tina. Kita dah jumpa juga tadi. Kemudian min ladunka rahmah. Min ladunka rahmah. Okay. Nun mati bertemu lam. Mim baris bawah mi. Cuma di sini perlu masukkan ke dalam lam. Idgham bila gunnah. Idgham yang tak ada gunnah. Idgham memasukkan tetapi tak ada gunnah. Tak boleh baca min salah. Nipis apa ni? Jelaskan sahaja. Min ladunka. Cuba. 1, 2, 3. Min ladunka. Kemudian ikhfa. Nun mati bertemu kaf. Yes. Baru dengung. Min ladun. Standby dekat kaf. Kita dah sebut sebelum ni ikhfa. Istilah yang mudah. Standby. Standby dekat huruf nak sebut tu. Min ladun. Jadi dengung dia. Dengung dekat kaf. Min ladunka. Cuba. Good. Okay. Min ladunka rahmah. Kita berhenti dekat rahmah. Ya. Min ladunka rahmah. Ra tebal. Tetapi masuk ke dalam ha nipis. Rahmah. Cuba. 1, 2, 3. Rahmah. Kita jangan terikut sebutan Melayu. Rahmah. Kan? Kan? Jualan rahmah. Apa lagi? Semuanya rahmah. Rahmatan lil alamin. Kan? Sebutan Melayu. Rahmat. Bukan rahmat. Rahmah namanya. Rahmat. Kerahmatan. Ni kerahmatan. Tuan-tuan. Melayu. Tak apa. Sebutan Melayu apabila bercakap Melayu, rahmat Tuhan, rahmat. Okey. Tetapi masuk ke dalam Al-Quran, masuk sebutan Al-Quran, kena tebal, ubah. Jangan masuk rahmat. Contoh je ni, min ladunka rahmah. Tak boleh. Salah. Itu sebab Quran dengan sebutan Melayu berbeza. Walaupun bunyinya seakan-akan kan. Sebab apa? Melayu ambil bahasa Arab sebenarnya. Melayu banyak ambil huruf-huruf dan juga makna-makna bahasa Arab ke dalam sebutan Melayu. Itu sebab kita pun mudah nak sebut. Okay, baik. Wallahualam. Kita berhenti kat situ. Kita sambung pada akan datang. InsyaAllah. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan, mohon maaf datang daripada diri saya sendiri. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
ولا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.